Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wandin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai makluman pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan dan kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 5 buah negara di Sub-benua India bertarikh 30 Ogos 2021. Jabatan Perdana Menteri ingin memaklumkan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 15 hari lagi dari 16 hingga 30 September 2021 bagi kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut, termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam, kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulan, polis dan tentera, dan Vaccinated Transport Operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di pekarangan sempadan yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat dan laut bagi tujuan pekerjaan. Dan pelanjutan penangguhan sementara kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 5 buah negara dari Sub-benua India, iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh selama 15 hari lagi dari 16 hingga 30 September 2021 bagi perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas dari atau melalui mana-mana lapangan terbang di Sub-benua India. Walau bagaimanapun, pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara Brunei Darussalam adalah dibolehkan untuk memasuki negara ini mengikut prosedur operasi standard SOP yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Perjalanan warga negara asing yang berlepas dari Sub-benua India dengan melalui negara Brunei Darussalam secara transit dan perjalanan keluar dari negara Brunei Darussalam menuju ke Sub-benua India atas apa jua sebab atau urusan. Walau bagaimanapun, pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara ini dibolehkan untuk membuat perjalanan keluar negeri serta warga negara asing yang memegang pas pekerjaan atau pas tanggungan yang telah dibatalkan atau pemegang Special Authorization Work Pass atau Professional Visit Visa yang telah bekerja sementara di negara Brunei Darussalam dan akan kembali ke negara asal masing-masing secara tetap. Penangguhan kebenaran juga dikenakan bagi warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara Brunei Darussalam dari Sub-benua India melalui penerbangan yang telah dibenarkan sebelum ini, maka kebenaran tersebut adalah ditarik balik. Maklumat lanjut layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.dn/travelportal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja atau email ke travelapplication@jpm.gov.my.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzadin Wadallah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berterima menghadap secara berasingan ketua-ketua perwakilan asing yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung di Kasyar Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Tuannya Terutama Christopher B. Montero, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Watani Viput Wong Sakul, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita memaklumkan 2 kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah kemarin di negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Dato' Seri Setia, Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 77 tahun yang merupakan kes 3495 yang telah mengalami masalah jangkitan darah atau bacterial septicemia dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan jangkitan COVID-19. Manakala kes kedua ialah seorang perempuan berumur 42 tahun yang merupakan kes 2391. Kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19 dan telah dimasukkan unit rawatan intensif Pusat Pengasingan Kebangsaan kerana beliau memerlukan bantuan mesin pernafasan dan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes-kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga-keluarga kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solihin. Sementara itu, 160 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 4,323 kes. Terdapat 4 kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 73 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 4109 yang mengandungi 6 kes baru, kluster 2540 yang mengandungi 12 kes baru, kluster 4120 yang mengandungi 9 kes baru, dan kluster 4009 yang mengandungi 4 kes baru. Semua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 31 tambahan kes-kes baru pada 12 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini ialah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 98 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengasanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan dan semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 107 kes telah disahkan sembuh. Jumlah ini termasuk 22 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2,754 kes, manakala kes aktif ialah sebanyak 1,542 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut,
11 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana kesemuanya memerlukan bantuan mesin pernafasan atau artificial ventilation. Sementara itu, 27 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,019 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 278,263 ujian. Sejak 14 Ogos lalu, pasukan polis diraja Brunei telah pun membuat operasi rondaan dan sekatan jalan raya di seluruh negara. Menurut Menteri Kesihatan, hasil dari operasi tersebut, 39 individu yang mempunyai kod merah didapati melanggar peraturan kuarantin dan keluar rumah. Pihak Kementerian Kesihatan mengambil serius perkara ini dan akan mengambil tindakan dengan menghadapkan mereka ke mahkamah atas kesalahan melanggar peraturan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Marilah kita sama-sama bertanggungjawab dan memainkan peranan masing-masing dalam menangangi penularan wabak COVID-19 serta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga negara Brunei Darussalam senantiasa dilindungi dan diberkati. Semoga rakyat dan penduduknya sentiasa diberikan kesihatan dan keafiatan, dijauhkan dari segala penyakit dan jangkitan, khususnya jangkitan COVID-19. Serta semoga semua pesakit-pesakit COVID-19 diberikan kesembuhan sepenuhnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Setakat ini, Kementerian Kesihatan hanya meluluskan vaksin Moderna dan Pfizer sahaja untuk diberikan kepada wanita-wanita mengandung dan menyusukan anak. Menurut Menteri Kesihatan, ini kerana masih belum banyak maklumat diperoleh mengenai penggunaan vaksin Sinopharm bagi golongan berkenaan. Menyentuh mengenai tempahan slot vaksin Sinopharm, ia dijangka mula dibukakan pada Khamis ini. Menteri Kesihatan juga menyeru orang ramai agar tidak perlu cemas mengenai maklumat tular berhubung individu yang didapati kod BruHealth berwarna ungu semasa mendapatkan suntikan vaksin di pusat vaksinasi di Stadium Tertutup Brakas. Individu berkenaan jelas Menteri Kesihatan telah disahkan sembuh, namun warna kod BruHealth tidak berubah dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Mengenai jumlah kes positif COVID-19 yang lengkap menerima suntikan vaksin setakat 12 September lalu, 8.4% pesakit COVID-19 telah lengkap menerima vaksin dan gejala yang mereka hadapi tidak begitu teruk. Orang ramai sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dialu-alukan untuk sama-sama menyumbangkan peranti sama ada yang baru atau terpakai bagi kempen sumbangan peranti bagi menyokong pembelajaran dalam talian. Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi Negara Brunei Darussalam berhasrat untuk mengumpulkan sumbangan sebanyak 5,000 peranti. Sokonglah dengan membantu pembelajaran dalam talian bagi pelajar-pelajar yang memerlukan dengan menyumbangkan komputer riba atau tablet baru dan terpakai. Orang ramai bolehlah menyumbang mulai 30 Ogos 2021 hingga 30 September 2021. Biskita bolehlah menyumbangkan komputer riba atau tablet baru dan terpakai mengikut spesifikasi minimum yang tertera. Sumbangan boleh diserahkan ke Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum, Lambat Kanan atau Pusat Tingkatan 6 Tutong dari jam 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Penyumbang hendaklah mengikuti prosedur operasi standard berikut semasa penyerahan sumbangan. Bersama-sama merealisasi akses pendidikan kepada semua. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan dari pelbagai pihak dalam membantu kerajaan dalam sama-sama membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam.
Kemarin warga Republik Indonesia di negara ini memberi sumbangan bantuan berjumlah RM5,400 yang berupa peralatan seperti kerusi roda, troli barang, sungkup muka, sarung tangan dan beberapa lagi alat kelengkapan lainnya. Sumbangan diserahkan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Sujat Miko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam, yang diterima oleh Awang Haji Kamarul Azam bin Haji Muhammad, Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kawangan Kementerian Kesihatan. Ini merupakan sumbangan kali kedua oleh warga Republik Indonesia di negara ini. Sakit seluruh badan, batuk tidak berhenti, hilang deria rasa dan selera makan antara pengalaman pahit yang dilalui oleh seorang bekas pesakit COVID-19. Beliau menyifatkan pengalaman yang dilaluinya bertarung nyawa melawan virus berbahaya itu selama 17 hari di Pusat Pengasingan Kebangsaan NIC di daerah Tutong amat menyeksakan. Orang ramai boleh mengambil pengajaran dan kesedaran betapa pentingnya mematuhi nasihat dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan melalui perkongsian pengalaman bekas pesakit COVID-19 ini. Dari keperitan yang saya alami itu, ia benar-benar memberi kesedaran kepada diri saya bahawa COVID ini benar. Jadi saya mohon kepada bis kita semua agar indah mengambil ringan terhadap ancaman COVID-19 ini. Dan berharap agar bis kita sentiasa patuh terhadap SOP yang ditetapkan dan ditekankan dari MOH dan pihak kerajaan. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih to all doctors, nurses and the frontliners atas kegigihan mereka dalam membantu kami para COVID fighters menangani COVID ini. Saya juga mendoakan semoga Allah melindungi mereka dari penyakit berbahaya ini. Amin ya rabbal alamin.